Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah, Selasa 29 Disember 2020. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Dasar Baharu dan Kampung Desa Bajau di Lahad Datu ditamatkan hari ini seperti dijadualkan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataan hariannya memaklumkan kedua-dua lokaliti menunjukkan tren penurunan kes dan keadaan terkawal. Setakat 15 Disember, sebanyak 2,174 ujian saringan COVID-19 telah dijalankan di kedua-dua lokaliti dan 259 kes positif dikesan di Kampung Desa Bajau dan 15 kes di Kampung Dasar Baru. Sementara itu, PKPD dilaksana di Kampung Paginatan dan Kampung Maringan di Ranau yang mempunyai 865 penduduk bermula hari ini hingga 11 Januari berikutan peningkatan kes dan bagi memudahkan pelaksanaan saringan bersasar. Menurut Dr. Masidi, setakat ini 529 ujian saringan telah dijalankan di kedua-dua kampung dan 89 kes positif direkodkan. Mengenai jumlah kes baru di Sabah, 157 kes direkodkan semalam. 50.3% merupakan saringan kontak rapat. Manakala selebihnya saringan bergejala, saringan kluster sedia ada dan lain-lain kategori. Satu kematian turut direkodkan di Kota Kinabalu. Jumlah kes positif kini mencecah 36,074 kes. Usahawan di negeri ini digesa menambah baik kualiti pembungkusan produk masing-masing bagi meningkatkan imej produk. Reka bentuk pembungkusan produk juga amat penting bagi memastikan kualiti produk terjamin dan memenuhi piawaian ditetapkan. Timbalan Ketua Menteri 3 merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Dr. Joachim Gunsalam berkata, kualiti pembungkusan dapat menjadikan sesuatu produk kelihatan menarik, malah berupaya meluaskan lagi pasarannya. Beliau berucap demikian ketika penutupan program transformasi usahawan Sabah Terus MID 2020 di Wisma Kewangan Kota Kinabalu. Program ini mula dilaksana pada tahun 2011 bagi membantu usahawan yang menghadapi masalah berkaitan pembungkusan produk. Produk setiap usahawan yang menyertai program ini turut menerima logo dan reka bentuk baharu yang dilengkapi dengan kod bar serta kandungan nutrisi bagi setiap produk. Pada tahun ini, sejumlah 315 permohonan diterima Kementerian Pembangunan Perindustrian daripada usahawan tempatan bagi menyertai program ini. Namun, hanya 25 permohonan yang terpilih selepas sesi temuduga dilaksanakan. Kementerian Pertanian dan Perikanan akan memberi keutamaan kepada perancangan penghasilan bekalan makanan mencukupi. Timbalan Ketua Menteri Sabah II yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, antara yang perlu diusahakan ialah meningkatkan penghasilan beras kepada 60% menjelang 2030. Ketika ini, kapasiti penghasilan beras di negeri ini hanya 25%. Dan kementerian saya mempunyai beberapa rancangan. Yang penting sekali adalah rancangan kita untuk memastikan self-sufficiency. Dan rancangan kita supaya pada tahun 2030, Sabah boleh mengeluarkan makanan dari berasaskan padi sehingga 60%. Potensi pertanian lain juga akan dibangunkan bagi meningkatkan lagi hasil dan bekalan makanan di Sabah. Datuk Dr. Jeffrey yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tambunan ditemui RTM di Tambunan. Dalam pada itu, beliau mengingatkan penduduk di daerah tersebut agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP mengekang pandemik COVID-19 sekaligus mengekalkan status zon hijau agar lebih banyak aktiviti ekonomi dapat beroperasi. Kerajaan bersedia bekerjasama dengan semua pihak bagi merancang pembangunan daerah Sandakan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, kerjasama berkenaan penting bagi mendapatkan sumber yang diperlukan selain melancarkan penyelarasan agenda pembangunan dirancang kerajaan negeri. Sandakan yang merupakan antara bandar utama di negeri ini amat memerlukan perhatian pemimpin setempat agar dapat memenuhi pembangunan dituntut rakyat. Ya, kalau masuklah dengan mana-mana parti, semua ada pemimpin pembangkang ataupun bukan. Tetapi kita mengalu-alukan pandangan dari semua pihak untuk tujuan membangun Sandakan ini sendiri. Sebab Sandakan ini pun
memerlukan perhatian pemimpin. Datuk Bong yang juga ahli Parlimen Kinabatangan ditemui media selepas Majlis Angkat Sumpah Ahli-Ahli Majlis Daerah Kinabatangan disandarkan. Terdahulu beliau dalam ucapannya memberi tempoh 3 bulan untuk ahli majlis yang dilantik membuat perancangan pembangunan daerah tersebut. Datuk Bong turut menyuarakan agar Majlis Daerah Kinabatangan memperkenalkan sistem cukai pintu bagi menambah pendapatan daerah. Dalam perkembangan berkaitan, ahli-ahli majlis daerah yang baru dilantik perlu mengemukakan idea bernas agar proses pembangunan di daerah masing-masing dapat dilaksanakan dengan baik. Ini kerana jawatan yang disandang bukanlah satu ganjaran tetapi adalah amanah yang perlu digalas bagi menjamin pembangunan mampan di seluruh daerah demi kesejahteraan rakyat negeri ini. Kriteria ialah kita harus menjadikan perlantikan ini sebagai satu perlantikan untuk bekerja, bertugas, ya. Dan ini yang kita cuba tegaskan dalam semua perlantikan bahawa ini adalah satu amanah, bukan hadiah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidiman Jun berkata demikian selepas menyerahkan watikah pelantikan ahli-ahli majlis daerah bagi daerah Pinampang di Pinampang. Terdahulu berucap dalam majlis sama, pengerusi penganjur yang juga pegawai daerah Pinampang, Henry Idul berkata anggaran hasil majlis daerah Pinampang tahun ini menurun 39% iaitu RM20 juta berbanding RM32.725 juta tahun lalu. Tahun depan pihaknya menyasarkan kutipan hasil sebanyak RM36.552 juta. Seramai 20 ahli baharu Majlis Daerah Pinampang sesi 2020-2022 menerima watikah pelantikan masing-masing dalam majlis ini. Keterlibatan dan kebersamaan setiap lapisan masyarakat di negara ini meraihkan pelbagai perayaan termasuk Krismas sangat dihargai. Meskipun dalam tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, ia tidak menghalang masyarakat memperkuat semangat kekitaan dan perpaduan termasuk di Sabah. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata semangat kebersamaan dalam meraihkan sesuatu perayaan menonjolkan keunikan dan kekuatan negara. Jadi kita menghargai keterlibatan semua kaum pelbagai agama untuk sama-sama meraih sambutan Krismas peringkat daerah Beluran yang dikendalikan oleh Majlis Gereja Beluran ini dan disambut dan diraih bersama oleh pelbagai kaum dan agama di daerah Beluran. Ini merupakan kekuatan negara kita walaupun dalam kepelbagaian, namun perpaduan sentiasa wujud di kalangan rakyat Malaysia. Datuk Dr. Ronald ditemui ketika sambutan Natal dan Tahun Baharu 2021 Parlimen Beluran di Dewan Kampung Bautau Telupit. Dalam perkembangan lain, beliau yang juga ahli Parlimen Beluran menyatakan keyakinan terhadap kepimpinan muda Adun Labuk, Samad Jamri dan Adun Telupit, Johnny Bonje Kurum yang dipilih rakyat untuk menyelaras agenda pembangunan kawasan masing-masing. Katanya gabungan kepimpinan kedua-dua kawasan itu mampu memenuhi kehendak rakyat. Projek lukisan mural bangunan Wisma Wanita Anjuran Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS yang mengetengahkan tema memartabatkan wanita bakal menjadi tarikan baharu dan menjadi bangunan ikonik wanita di Kota Kinabalu. Pengurusi MPWS, Datuk Noni Said berkata, projek ini merupakan antara inisiatif menjadikan bangunan Wisma Wanita sebagai pusat himpunan khususnya dalam aktiviti memperkasa wanita di negeri ini. Kita masuk pun nampak wanita dan kita akan pelbagaikan lagi tempat-tempat jualan supaya wanita-wanita boleh come here, one stop center lah, culture. Memang banyak perancangan membuatkannya satu bangunan yang hidup, yang hidup dan aktif. Datuk Noni ditemui dalam majlis penyampaian hadiah pemenang lukisan projek mural di Wisma Wanita Kota Kinabalu. 3 pemenang pertandingan ini yang terdiri daripada pelajar sekolah akan menghasilkan mural di beberapa kawasan bangunan. Manakala lukisan mural utama seluas hampir 3,000 meter persegi pula menggabungkan idea daripada ahli MPWS dan pelukis tempatan. Ia dijangka mengambil masa 2 bulan untuk disiapkan. Projek ini turut mendapat kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah.
Sebanyak 7,732 pen darah berjaya dikumpul Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Sabah melalui kempen derma darah yang dilaksanakan sejak 21 Mac lalu hingga kini. Ia diperoleh melalui 185 kempen derma darah di 22 daerah melibatkan 9,120 penderma. Pengerusi BSMM Sabah Datuk Asnan Yunus Chong berkata kempen tahun ini berjaya mencapai matlamat meskipun berdepan penularan pandemik COVID-19. It's the highest, I think, in the history, I think it's the highest. Unbelievable. Kita tidak percayalah benda ini boleh berlaku. Sebab kita fikir orang takut, tapi dalam COVID ini mungkin ada hikmahnya lah. Beliau ditemui media selepas majlis penutupan program derma darah pandemik COVID-19 fasa 2 di Kota Kinabalu. Dalam majlis sama, Timbalan Pengerusi BSMM Sabah Chan Bun Siang memaklumkan pihaknya menyasarkan menarik penglibatan lebih ramai golongan muda dalam program berkenaan. Kita lebih memfokuskan golongan belia di Sabah sebab mengikut statistik Jabatan Transfusi Darah Sabah, statistik 2019 jumlah penderma di Sabah adalah hampir 23,000 penderma. Tetapi dalam 23,000 ini hanya 27% sahaja adalah golongan belia di mana umur 18 hingga 30. Jadi soalannya di mana ni golongan belia ini? Program kempen derma darah BSMM 2020 mendapat kerjasama badan-badan bukan kerajaan, Junior Chamber International JCI Sabah, Lions Club, Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah dan Majlis Belia Sabah MBS. Idea membuat kuih keria gula Melaka secara kecil-kecilan semasa penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lalu. Kini, Siti Nur Aliana Muhammad Ali dan suaminya Muhammad Hassan Al-Sani telah mempunyai 10 ejen jualan kuihnya. Pasangan berusia 25 dan 28 tahun itu kini menghasilkan 2,000 biji kuih keria gula Melaka sehari untuk diagih-agihkan kepada ejen-ejennya antaranya di kawasan Sipitang, Tuaran, Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan. Siti Nurliana dan suaminya memanfaatkan teknologi digital sebagai platform untuk mempromosi dan menjual kuihnya yang kini berjaya memperoleh pendapatan sekitar RM5,000 seminggu. Pasangan ini tidak menduga kuih warisan yang disaluti dengan cairan keras gula Melaka ini mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Mula-mula saya buat suka-suka saja sebenarnya, suka-suka saja untuk makan-makan sendiri. Tidak tahu pula bila saya buat status di Facebook, banyak sambutan yang saya dapat. Jadi saya teruskanlah dengan dari awal PKP sampailah sekarang. Pasangan ini juga berharap lebih ramai usahawan belia akan mengambil peluang berniaga secara lebih kreatif untuk meningkatkan taraf hidup masing-masing. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah pagi ini. Terus waspada dan sentiasa pantau status kesihatan anda bagi mengekang pandemik COVID-19. Saya Emran Azmi Rosli. Assalamualaikum dan jumpa lagi.